Assalamualaikum. Kali ini kami di CareerCube nak menerangkan dan berkongsi tentang jenis-jenis beasiswa terutama bagi mereka yang baru tamat SPM 2021 ke 2022, 23, 24, 25, 26, tak kisahlah. Alright, mari kita faham dulu konteks besar tentang jenis beasiswa yang ditawarkan. Okey tuan-tuan dan cik-puan, kalau anda sudah lepas SPM, bertenang, enjoy sedikit, relax, tapi pada masa yang sama tolong siasat, cari research dan sebagainya, iaitu jenis beasiswa. Beasiswa ada dua jenis. Satu kita sebut sebagai bonded, satu lagi sebut sebagai non-bonded. Bonded ni terikat. Contoh terikat macam mana? Anda ambil scholarship satu organisasi, belajar 1 tahun, anda kena kerja dengan mereka 2 tahun. Anda belajar sambung degree dengan mereka 4 tahun, foundation setahun, 5 tahun. Anda kena kerja dengan mereka 10 tahun. So itu adalah bonded. Contoh ambil PISMP, pendidikan contoh. So kena kerja dengan government berapa lama? 4 tahun. Itu mengikut kontrak mereka. So itu kita sebut sebagai bonded. Kalau anda aku grad tak nak kerja dengan dia, boleh tak? Boleh. Dia panggil sebagai BOC, breach of contract. Anda kena bayar full scholarship tadi, baru boleh keluar. Okey, so kena faham bonded ataupun tak bonded. Bonded ni bagus tak? Bagus. Anda macam secure lah kerja, lepas habis dah dijanjikan ataupun dah ada tempat dah. Kalau anda nak keluar, kena bayar. So itu pro and cons. Baik, yang non-bonded macam mana tuan-tuan cik-puan? Adalah non-bonded, tidak terikat. Habis je ikut suka hati lah. Bagus tak bagus? Bagus kalau anda memang suka explore. Aku target syarikat ni, syarikat ni, syarikat ni, syarikat ni. Okey, yang tak bagusnya adalah tak ada secure, tidak terjamin. So kena faham, anda nak apply scholarship, keadaan dia macam mana? Keadaan dia bonded ataupun non-bonded. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan cik-puan adalah kena faham, scholarship, nama beasiswa, tetapi ada yang betul-betul beasiswa. Maksudnya anda pinjam 100%, tak perlu bayar 100%. Tak perlu bayar 1 sen. Ada yang anda pinjam tapi kena bayar bergantung pada result. Itu kita sebut sebagai, dia panggil beasiswa tetapi sebenarnya pinjaman pelajaran boleh ubah. Contoh, result 3.8, 0%. Result 3.75, 1%. Anda belajar 80,000, bayar 8,000 je. Okay? Buat rayuan pula dapat bayar 3,000 je. Kalau 3.5 mungkin bayar 2%. Begitulah boleh ubah. Dia bergantung kepada result biasanya. Jelas? Okay. Yang terakhir adalah memang pinjaman pendidikan. Contoh PTPTN. Dia adalah faedah-faedah dan sebagainya. So ada 3 mode sekarang ni. Betul-betul beasiswa ataupun setengah-setengah. Contoh Yayasan Tenaga Nasional, mereka menawarkan derma siswa. Itu mana-mana nama derma siswa, confirm tak payah bayar balik. Memang anda ambil, belajar betul-betul je. Berkhidmatlah untuk masyarakat. Rasa berdosa lah kalau tak belajar betul-betul. Itu derma siswa, betul-betul ambil 100%, tak payah bayar langsung. Kedua adalah pinjaman yang boleh ubah. Biasanya bergantung pada result anda. Makin tinggi anda skor, makin sikit jumlah kena bayar. Kalau tak skor rendah, kalau tak skor tinggi, skor rendah, faham je lah. Okey. Baik. Kalau yang satu lagi adalah pinjaman pendidikan. Betul-betul pinjaman lah, bukan beasiswa pun. Okey, jelas? So ini dua perkara kena faham bila kita nak memohon scholarship ataupun beasiswa. Now, mari kita pergi kepada pertimbangan yang perlu faham. Pertimbangan. Saya bagi 4 hari ini tuan-tuan. Yang pertama adalah syarat-syarat untuk apply scholarship. Syarat akademik ke, kena subjek apa dan sebagainya. So itu anda kena telusuri dan fahami, teliti dulu. Nak cari kat mana? Website mereka. Yang kedua adalah minat. Saya terpaksa sebut perkara ni. Minat tu rujuk balik RISEC di sini videonya. Ataupun RISEC, RIASEC, RISEC. Okey, tak faham RISEC, tengok video ini ataupun nak dapat penjelasan lebih lanjut, nak jawab soalan lebih tepat, jumpa kaunselor anda. Ingat, jumpa kaunselor. Mereka boleh bagi advice individu. Okey, yang kedua adalah nak tengok minat ni, kena tengok juga peluang pekerjaan masa akan datang. Contoh COL, Critical Occupational Leave, dikeluarkan oleh Talent Corp dalam Malaysia ini. Mereka membuat research lah. Okay, baik. Kajian kerja apa yang demand tahun-tahun tersebut. So anda boleh ambil juga data daripada World Bank. Mereka dah keluarkan unjuran 2021 hingga 2025, apa kerja yang masyhur, apa kerja yang naik market dia. Ada juga pekerjaan yang menurun. Contoh, sekarang 2021, cyber security untuk fresh grad gaji dia 7,000. Meletup kepala babe. Masyuk, mak saya berjaya. Kenapa? Sebab itu kerja in demand. Nak tahu kerja in demand? Kena baca research daripada institusi begini. Mereka buat projection, ramalan berdasarkan data-data semasa. Selepas COVID, banyak pekerjaan baru yang muncul. Hati-hati. Sebab kadang-kadang kita belajar subjek ini tetapi peluang kerjanya berlainan. Itu saya sebut di sini, minat kena selarikan dengan peluang kerja. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan cik-puan adalah kena faham, scholarship yang ditawarkan kepada anda tu kadang-kadang dia bukan full 100% pun. Dia offer 80% je. Contoh, dia bayar academic fee je. Yuran bulanan tak ada, yuran alat tulis tak ada, yuran buku teks tak ada. Kadang-kadang ada yang full. Yang saya sebut awal-awal tadi, biasanya kita nampak full lah. Pergi, lenggar kangkung, sponsor semua, settle. Tak, sebenarnya ada juga 80% je academic fee, kemudian yuran bulanan dia ataupun allowance sara hidup 500
je sebulan. Ataupun academic fee dia 50% je. Alat tulis dia bagi 50% je. Allowance hari hidup pun dia bagi 200 je. Itu bergantung pada package mereka. Anda nak mohon tu biasanya akan bagi package begini. Adalah requirement mereka. So kena perhatikan benda tu. Bukan semua scholarship taja semua. Tidak. Kena faham. Yang terakhir tuan-tuan, saya letak ini yang terakhir, iaitu lokasi institusi dan institusi mana anda nak belajar. Ada orang suka sangat pergi Korea. Ada orang nak belajar dekat Lembah Kelang. Kenapa? Mak saya alumni situ. Baik, saya letak yang terakhir kerana tidak menjadi pemberat yang sangat tinggi untuk sesebuah syarikat, majikan, industri ambil orang bekerja daripada institusi tertentu. Tidak boleh dinafikan. Contoh, electrical engineer yang popular dilahirkan oleh Uniten, petroleum engineer dilahirkan oleh UTP. Kalau otomotif dilahirkan oleh DRB Highcom, tetapi tidak semestinya begitu. Ada certain industri popular dengan graduan yang mereka lahirkan berkualiti dalam bidang tertentu, tetapi tidaklah bermakna syarikat akan tertumpu di situ je. Tidaklah. Setiap institusi ada kelebihan mereka masing-masing. Anda kena explore. So ini pertimbangan 4 yang perlu anda baca-baca sambil-sambil tunggu UPU buka nanti. Habis paper ni, sebelum sambil-sambil, kalau petang tu pergi main bola, pagi tengok Korea, main game, tengah hari tu buat apa sambil-sambil tolong mak buat kerja rumah? Siasat, baca, research, teroka, tanya cikgu, tanya orang bekerja. Okay? All the best. Ini masa depan anda. Bukan kami, bukan guru. It's about you. So, prepare yourself for your future. All the best. Okay tak okay video tadi? Kalau okay, pastikan anda like, komen dan share. Dan paling penting adalah butang ni. Subscribe sekarang. Dan 2 video ni yang perlu anda tonton juga.